Harga flat jualan semula HDB kekal berdaya tahan naik 1,5% dalam suku kedua berbanding suku pertama tahun ini. Namun menurut Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB, kenaikan itu lebih rendah berbanding kenaikan purata setiap 3 bulan iaitu sebanyak 2,5% pada tahun lalu. Harga rumah private pula merosot buat pertama kalinya dalam tempoh 3 tahun. Harga median bagi flat HDB di 18 daripada 26 bandar naik dalam 3 bulan yang lalu. Gelang menyaksikan kenaikan terbesar iaitu sekitar 19% pada suku kedua tahun ini berbanding suku sebelumnya. Ini disusuli dengan Ang Mo Kio yang mencatat kenaikan lebih 8% dan kawasan bandar mencatatkan kenaikan 7%. Para penganalisis hartanah berkata, mereka mendapati permintaan lebih tinggi bagi flat jualan semula yang lebih besar. They are motivated by the grants to secure flats as a first home buyer, but we also are seeing a lot of HDB upgraders, people who just want more space given the family has grown from when they first got their BTO until now, and people who just want to move, particularly when they have obtained a BTO in the outskirts of town in OCR area, moving closer to town. Para penganalisis juga menjangkakan bahawa harga jualan semula akan kekal tinggi hingga hujung tahun ini. Penangguhan kepada tempoh siap sebilangan estate BTO juga mungkin menjejas projek-projek masa depan. Pada masa yang sama, jumlah urus niaga bagi flat jualan semula merosot sebanyak 6.7% dari suku ke suku. It seems like the supply also is catching up. The supply of private housing market as well as the public housing market actually has increased quite significantly this year, especially in the second quarter. And it seems like all these factors, or both of these factors, have taken on an effect to moderate the price changes in the private housing market. Sementara itu, harga sewa bagi kondominium pula menunjukkan tanda-tanda mendatar, naik 2.8%, iaitu lebih rendah berbanding 7.2% pada suku pertama. HDB sementara itu akan menangguhkan skim bina ikut tempahan BTO seterusnya selama sebulan. Ia sebaliknya akan dilancarkan pada akhir September atau awal Oktober. Ini selepas keputusan pengundian bagi bulan Mei telah tergendala. Sekitar 12,000 ibu bapa akan menerima bayaran bonus bayi yang dipertingkat lebih awal iaitu bermula 1 Ogos ini. Semasa belanjawan negara tahun ini, pemerintah mengumumkan ia akan menambah dana yang dimasukkan ke dalam akaun pembangunan anak CDA. Kanak-kanak rakyat Singapura yang lahir pada atau selepas 14 Februari 2023 akan layak menerimanya. Bayaran lebih tinggi itu pada mulanya dianggarkan bermula pada tahun depan, namun ia akan diagihkan lebih awal selepas perubahan pada perundangan dan sistem yang diperlukan selesai dilakukan. Di bawah skim baharu itu, grad langkah pertama CDA akan dinaikkan sebanyak $2,000. Pemerintah juga akan menambah had pemadanan bersama sebanyak $1,000 untuk anak pertama dan kedua. Di bawah skim bonus bayi, pemerintah memadankan jumlah simpanan ibu bapa dalam CDA anak mereka $1 bagi setiap dolar sehingga jumlah tertentu. Many people tell us that they're appreciative of it, but we're also cognizant of the fact that it's not just about grants. It is also about how you make Singapore family-friendly and mum-friendly as a whole. What we have to realize is if you want to increase our birth rate, you really have to pay attention to what the parents are facing. Tidak lama lagi, para pengarah syarikat boleh menyertai kursus dalam bidang-bidang baharu seperti kemahiran digital dan kemampanan. Ia sebahagian daripada rangka kerja baharu yang dilancarkan Institut Pengarah Singapura hari ini untuk menetapkan piawai dalam kepimpinan lembaga pengarah. Menurut Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong, ini akan membantu perniagaan Singapura menjalani peralihan semasa menghadapi masa depan yang tidak tentu. All companies ought to think deliberately, carefully about their board compositions and how they can get the right mix of skills, experiences and perspectives on their boards. We need directors who can ask the right questions with the relevant capabilities to challenge existing business models and ultimately
hold the company's management accountable for results. Rangka kerja tersebut menyenaraikan 8 jenis kecekapan yang perlu ada pada seseorang pengarah. Ini termasuk kecekapan takbir urus dan pengurusan risiko. Mereka yang berpengalaman lebih 5 tahun boleh mendaftar bagi pentauliahan ini. Mereka kemudian boleh menunjukkannya kepada lembaga-lembaga pengarah yang sedang melantik pengarah. Untuk meluaskan dan mempelbagaikan lagi bakat yang ada di Singapura, institut ini juga akan menjalankan latihan untuk mempersiapkan para eksekutif kanan untuk menjadi pengarah. Program sedemikian akan tertumpu kepada wanita dalam teknologi. Rakyat Singapura yang mahu memulakan kerjaya sebagai pembangun aplikasi kini boleh memanfaatkan satu kursus baru khas bagi mereka yang tiada pengalaman dalam bidang tersebut. Syarikat Aliran Kerja Digital ServiceNow dan Hub Pembelajaran NTUC ingin melatih 1,000 penduduk tempatan menjelang 2024. Kemahiran yang dipelajari akan membolehkan peserta menyumbang kepada transformasi digital di tempat kerja mereka. ServiceNow dan Hub Pembelajaran NTUC memeterai satu perjanjian untuk menyediakan kursus pembangunan kod asas itu kepada orang ramai. Aplikasi kod asas dibina dengan pengekodan yang minimum dan boleh dibangunkan dengan lebih pantas. Ini sekaligus menjadikannya sesuai untuk mereka yang baru berjinak-jinak dalam bidang tersebut. Para peserta boleh menggunakan kredit Skills Future untuk membayar kursus selama 20 jam ini. Syarikat ServiceNow juga membantu syarikat-syarikat tempatan menjalani transformasi digital. Syarikat-syarikat boleh menguji teknologi baru mereka di ruang-ruang yang tersedia di Pusat Inovasi ServiceNow yang baru. This is one of the most promising aspects of generative AI in particular. The idea that these skills can be democratized and many more people can acquire them with some help. By lowering the barriers of entry to tech skills, we certainly want to see more people being able to create digital solutions, if not for their employers, for their companies, even within their own communities. Dan saudara, menurut Hub Pembelajaran NTUC, meningkatkan kemahiran adalah penting bagi usaha ke arah transformasi digital. Lebih 90% pekerja dan pemimpin perniagaan berkata penting untuk mendapat kemahiran teknologi. Tetapi hanya 27% majikan pernah menghantar pekerja mereka untuk menjalani latihan digital sepanjang 2 tahun lalu. Sejauh ini, kebanyakan pekerja hanya biasa menggunakan alat digital tertentu. Dan ini, saudara, adalah 5 alat yang paling mereka gunakan setiap hari, termasuk software Microsoft Office dan Zoom. Bagaimanapun, 5 teknologi utama yang dikenal pasti pemimpin perniagaan bagi tempoh 2 tahun akan datang sangat berbeza. Ia termasuk pengkomputeran awam dan data raya. Walaupun sebahagian besar pekerja bersetuju bahawa terdapat ketidaksepadanan kemahiran, ada beberapa masalah yang menghalang mereka daripada menjalani latihan. Hampir 3 daripada setiap 5 pekerja berkata ia disebabkan tugas yang berlebihan. Maka itu laporan tersebut menekankan betapa pentingnya bagi majikan melakarkan strategi untuk mengatasi cabaran seumpama itu sebelum perniagaan mereka boleh menjalani transformasi digital. Syarikat-syarikat tempatan kini boleh menjangkakan hubungan lebih baik bagi peluang-peluang untuk mengembangkan perniagaan di Amerika Latin. Wadah Hubungan Amerika Latin Singapura itu akan membantu firma-firma memudahkan proses menjalin rangkaian. Ia juga akan membantu mempermudahkan perbincangan dan pemadanan perniagaan. Tumpuan wadah tersebut untuk masa sekarang adalah sektor-sektor perdagangan, penghasilan dan inovasi. Perdagangan Singapura dengan Amerika Latin naik hampir seganda dari $18.5 bilion pada 2019 kepada $33 bilion pada tahun lalu. Amerika Latin yang merangkumi negara-negara seperti Brazil dan Meksiko mempunyai sejumlah lebih 600 juta penduduk. Selain peluang-peluang pasaran baru, rantau itu juga membantu Singapura mempelbagaikan sumber pasaran makanannya dan meningkatkan kerjasama inovasi. Dan di pelancaran wadah tersebut siang tadi, Menteri Negara Perdagangan dan Perusahaan Alvin Tan berkata kedua-dua pihak sedang berusaha menyiapkan perjanjian perdagangan bebas yang baru. Encik Tan menambah ia akan menghasilkan kejayaan ekonomi yang lebih baik. Satu buku panduan dengan langkah
demi langkah dilancarkan hari ini bagi syarikat yang mahu memulakan perjalanan menuju kemampanan. Ia akan menyediakan penjelasan mengenai konsep idea bagi membuat peningkatan selain langkah-langkah konkret mengenai cara untuk beralih kepada ekonomi hijau. And we hope that through this playbook, we will encourage more enterprises to embark and to start on this journey of transformation, to embrace sustainability and to tap on the opportunities that will be emerging from the growing green economy. Menteri Perdagangan dan Perusahaan Gan Kim Yong juga menambah pelanggan dan pelabur akan menjangkakan perniagaan untuk menjadi mampan. Lantaran itu, ia penting bagi mereka untuk kekal berdaya saing. Encik berkata demikian semasa melawat tempat penyedia huraian teknologi hijau Sea Forest yang juga membantu syarikat-syarikat marin untuk mengurangkan pelepasan karbon. Peralihan syarikat itu sendiri menuju ke arah kemampanan sudah membawa banyak kelebihan ketara.